Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Maridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Datuk Pahlawan Mio Faridatul Atrash bin Wahid, Ketua Polis Perak, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada tengah hari ini 9 Rajab 1442 Hijriah bersamaan 23 Mac 2021, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan sembahyang fardu zuhur berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita Al-Fadhil Ustaz Ashraf Khalid bin Fazil dan dibantu oleh tuan Bilal kita Ustaz Ahmad Syahril bin Ramli. Terima kasih diucapkan kepada kedua ustaz kita hafizahumullah taala, dan juga atas kesudian yang dihormati Datuk Pahlawan Ketua Polis Perak sama-sama berada di Surau Al-Falah ini menunaikan solat fardu zuhur berjemaah. Dalam kesibukan Datuk Pahlawan kita menjalankan tugas yang sangat berat sebagai Ketua Polis Perak, namun tanggungjawab terhadap Allah SWT tidak dilupakan. Jadi benarlah Allah SWT sebut dalam Al-Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau kita jaga hubungan dengan Allah SWT, maka hubungan dengan manusia akan jadi baik juga, insya-Allah. Jadi kita harapkan semoga pasukan polis kontingen Perak, PDRM kontingen Perak akan lebih maju jaya di bawah kepimpinan yang dihormati Datuk Pahlawan Ketua Polis Perak kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan juga akan mengikuti contoh yang ditunjukkan oleh yang dihormati Datuk Pahlawan Ketua Polis Perak kita, dan kita ajaklah sahabat-sahabat kita untuk meramaikan surau Al-Falah ni setiap kali sembahyang fardu zuhur dan fardu asar. Kerana inilah antara wadah yang ada untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim sama kita. Sebab kita sibuk dengan kerja 8 sampai 5, habis 5 kita tak jumpa dah. Kita pergi, kita balik ke penginapan tempat tinggal masing-masing, kita tidak berkumpul.
ya, seperti mana sahabat-sahabat kita di tempat-tempat yang lain. Kalau sahabat-sahabat kita tempat lain, kebanyakan mereka itu berkumpul di kompleks perumahan, di formasi masing-masing. Jadi banyaklah masa mereka untuk berjumpa. Kalau tak waktu kerja, waktu lain dah tentu berjumpa. Tapi bagi kita, inilah waktu-waktu yang ada untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim. Maka kita manfaatkan masa yang ada itu, insya-Allah. Ya, dan juga ya, hadirlah kita dalam majlis-majlis ilmu yang diadakan setiap hari Selasa, hari Rabu dan hari Khamis, insya-Allah. Ya. Teruskan kita hadir, ya. Kiranya ada kesempatan, hadirlah dalam majlis ilmu ini, mengambil sedikit perkongsian ilmu yang kita cuba kongsikan untuk tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi pengajian kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, ya, kita sampai kepada bab besar yang bab utama yang kedua. Kita dah habis bincang tentang bersuci, kita masuk kepada yang kedua, iaitu solat, ya. Jadi ada dua fasal yang akan kita bincangkan, insya-Allah. Pertamanya ialah fasal ke-22, iaitu uzur solat. Faslun a'zarus solati isnan. Keuzuran solat itu ada dua. An-naumu, ya, iaitu tidur, wan nisyan, dan lupa. Jadi yang pertamanya tidur. Tidur ni satu penguzuran. Contoh ni banyak di kampung-kampung lah. Ya, habis kerja di kebun, di ladang, di sawah, pukul 11 rehat-rehat, mandi, rehat-rehat, makan tengah hari, lepas tu boom. Biasalah tu konon-kononnya khailulah, konon-konon khailulah, terlajak sampai pukul 5 jaga. Zuhur dah luput, tinggal asar, maka ada keuzuran tertidur. Ya, berdosakah seseorang itu apabila dia terlajak waktu zuhur, dia tertidur sampai terlajak waktu zuhur, dia masuk jaga waktu asar? Berdosa tak dia meninggalkan sembahyang zuhur tu? Tak berdosa, sebab di situ ada keuzuran. Tapi wajib diganti sembahyang zuhur tu. Maknanya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Itu dia. Ya, tak boleh pakai adaan sebab waktu dah luput. Waktu dah habis. Asar masuk ni. Jadi yang asar tu adaan, yang zuhur tu qadaan. Tetapi berdosa ke tidak berdosa. Itu cerita dia. Kemudian wan nisyanu, dan lupa. Lupa ni, ya, tak boleh nak buat apa lah. Manusia itu, kata Nabi SAW, innamal insanu la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Sungguhnya manusia itu tak akan lepas daripada tidur, salah dan lupa, silap dan lupa. Kan wartawan tulis laporan, silap perkataan. Kalau tak dihantar pada penyunting, pada editor, masuk surat khabar, Datuk Dodo dianugerahkan binatang pada binatang pingat, binatang kata. Patut ni bintang jadi binatang. Tambah satu huruf contoh, kalau tak ada penyunting, tak ada editor, habis. Masuk surat khabar, masuk media, binatang. Kan? Itu sifat manusia. Sebab itu kalau laporan, kita buat laporan, hantar pada penyilia dulu. Biar penyilia semak, tengok meja salah ke tidak, nama betul ke tidak, baru hantar pada WhatsApp yang besar, silver, perak contoh kan. Kita kena buat contoh macam kena buat laporan satu aktiviti, satu operasi contoh.
Jadi kita buat laporan tu nak masuk WhatsApp ni, hantar kat bos dulu punya ni, bos ni laporan saya buat. Bos semak dan panjangkanlah ke grup besar. Tapi kalau kita terus je pergi, kan? Kalau silap bahaya. Sebab manusia ni dia ada silap. Hantar kat bos, bos cek pula kali kedua tengok, ada silap. Dibetulkan. Baik tu bos kami, bos kami KJ ni, bila semboyan ke surat dia cukup teliti, jangan silap. Tapi nak menunjukkan di situ kebaikannya, manusia ni memang ada buat silap. Kita dah 3 kali cek pun kadang-kadang dia tegur juga, dia bulatkan merah. Contoh kan. Sebab apa? Sebab manusia ni ada sifat lupa, silap, lupa. Jadi orang yang lupa, contoh dia kerja, terlupa dia. Aku dah zuhur ke belum sibuk tadi kan. Terlupa, bukan sengaja lupa, terlupa. Maka di situ ada keuzuran tu ada. Tak berdosa, tapi wajib disegerakan qada. Kan, wajib dia qada, jangan lewat-lewatkan. Tu cerita dia wallahu alam. Jadi keuzuran sembahyang ada 2, iaitu tidur dan lupa. Syarat sah solat. Faslun. Ni fasal yang ke-23. Syurutus solati thamaniyah. Syarat sah sembahyang itu, solat itu ada 8. Pertama, taharatul hadatsaini. Mestilah suci daripada 2 hadas. Iaitu hadas kecil dan hadas besar. Orang yang ada hadas kecil tak berwudu, dia sembahyang, sah tak sembahyang dia? Tak sah. Orang yang ada hadas besar, tak mandi wajib, sembahyang dia, sah tak sembahyang dia? Tak sah. Jangan nampak. Hadas besar ni, melainkan kalau dia tak sedar lah. Dia tak sedar yang dia mimpi keluar, dia keluar air mani. Kadang-kadang keluar air mani ni tak mimpi pun, dia keluar sendiri. Contoh, mungkin sejuk sangat, ada sejuk sangat malam tu agaknya. Jadi air mani pun keluar, tapi tak ada rasa apa, tak ada apa pun. Tangan kain macam biasa, pergi mandi pun selesai kan. Sembahyang subuh, pergi balik kerja, nak sarung balik kain, tengok apa tompok ni. Contoh kan, bau-bau Allah, air mani. Aku keluar air mani ke malam tadi? Mimpi tak ada, apa pun tak ada. Tapi malam ni sejuk sangat. Contoh kan. Jadi macam mana sembahyang subuh dia, zuhur dia, asar tadi, macam mana? Sah sembahyang tu pasal dia tak tahu yang dia ada hadas besar. Tapi bila dah tahu, dia kena mandi, wajib secepat mungkin supaya boleh dia menunaikan solat fardu maghrib dan isyak. Tadi pasal dia sedar tu dah balik rumah kan, dah nak tukar kain tu, tengok kain ada tompok pula. Ada tompok, ada peta negara apa tak tahu lah, tapi ada peta lah. Bau, ini air mani ni. Bila aku mimpi, bila aku keluar air mani malam tadi, tak ada apa pun, tapi ada bau macam tompokan tu baru, bau tu pun masih kuat. Rupanya malam tadi sejuk tu, orang tak ingat lah. Sejuk malam tadi kan, tutup aircon pun sejuk, tutup kipas pun sejuk kan. Itu je yang pasal kan? Contoh tak ada masalah lah. Maknanya dia sedar-sedar tu, dia terus kena mandi supaya dia boleh mengerjakan sembahyang maghrib dan isyak dan yang seterusnya. Kalau tak, kalau dia anggap remeh je, alah ni tak bila dia tahu takut dia tak sah sembahyang maghrib isyak dan seterusnya, tak sah. Yang tadi okey lah, dia tak tahu. Ni dia tahu, tapi dia ambil ringan. Contoh, takkan malam tadi kan, wallahu alam. Tak kucing punya mani apa. Kucing cot-cot atas kain pelikat aku kan. Contoh jadi kena ambil berat benda ni.
Walaupun kita tak pasti, tapi mandilah, ambillah mandi wajib untuk menghilangkan was-was. Itu kaedahnya. Bila kita tergerak hati, buang was-was tu, ambil yang yakin, mandi. Mandi selesai, kita dah bersih, boleh semayang. Cik Majid boleh semayang waktu. Memang kita rasa adakah kumpulan mandi tadi ke tak ada, tapi ni ada tumpuk ni, mandi je lah. Nak worry apa mandi pun. Kebetulan kita memang nak mandi sampai maghrib lah. Tapi mandi wajib lah. Selagi boleh sempurna, jangan ambil sabun sapu ke badan. Mandi dulu, dah komplit mandi semua, baru kali kedua mandi, baru tahu baru kita sapukan apa tu dia panggil gel mandi ataupun sabun wallahu a'lam. Baik. Yang kedua, wat-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makani. Dan suci daripada najis di pakaian dan badan dan tempat. Jadi pakaian suci, najis itu tak ada di pakaian. Kalau ada najis di pakaian, terpakai pakaian tu semayang, tak sah semayang itu. Badan pun gitu juga. Ada najis di badan. Contoh semayang gitu. Sah tak semayang kita? Tak sah, sebab najis ada di badan. Patu jaga pesan pada diri saya, daripada tuan-tuan, bila kita beristinja tu biar sempurna betul-betul, supaya tak ada apa-apa yang tertinggal. Kita rasa dah okey, tapi rupanya tak okey, kan? Contoh wal makan, dan tempat semayang. Tempat nak semayang, kalau di surau masjid lah, surau lah, di rumah lah. Jadi pastikan tempat semayang itu bersih. Dulu kalau di satu ketika dulu di masjid-masjid surau banyak ada diletakkan penyodok sampah kecil. Apa guna dia? Nak sapu tek cicak. Tek cicak tek cicak tu keras. Nak sapu tu di tempat tu dah boleh buat semayang lah. Tapi kalau ada tek cicak tu, tersemayang situ, sujud situ, habis semayang baru nampak tek cicak kat depan. Semayang tu sah tak? Tak sah lah, sebab tempat semayang kita tu ada tek cicak. Tu cerita dia. Wallahu alam. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, yang ketiga, wasitrul aurah, mestilah menutup aurat. Jadi tentang aurat ni kita akan bincangkan, apa yang dikatakan menutup aurat. Baik. Kemudian wastiqbalul qiblah, dan mestilah menghadap kiblat. Ni kita kena tahu. Tapi sekarang tak susah. Sekarang ni kalau kita muat turun, download aplikasi solat, ada di dalamnya arah kiblat, kita boleh cari. Kita tak tahu kiblat tempat ni, sebab tak ada penanda. Contoh, kita bermalam di hotel di luar kawasan contoh. Tapi sekarang banyak hotel dia taruh dekat bilik tu atas, sudah tahu tanda penunjuk tu kiblat kata. Tapi ada juga sebenarnya hotel yang tak tahu. Ada. Jangan tuan-tuan kata semua hotel tahu. Ada hotel tak tahu, kosong je. Macam mana nak semayang ni? Tanda kiblat tak ada. Khususnya hotel yang benar-benar bajet. Khususnya benar-benar bajet ni, hotel yang tempat bapuk berkumpul, bapuk tunggu kat bawah, hotel kat atas. Tu memang tak ada. Tapi kalau hotel yang contoh macam sini, contoh lah, sebagai satu contoh, contoh macam hotel Ipoh Butik Hotel dekat Pekanbaru tu, tu ada, dia tahu kat atas. Jadi kita tak susah nak cari. Tapi kita kena tahu juga, kena bersedia. Tu gunanya aplikasi solat tadi. Dia ada mencari kiblat, kata terklik situ dia akan tunjuk. Pusing-pusing tunjuk arah kiblat.
Kan? Sebab menghadap kiblat ini syarat sah solat. Kalau tak menghadap kiblat, semayang tidak sah. Kemudian seterusnya, wa dukhulul waqt, mestilah masuk waktu semayang yang nak dikerjakan tu. Mestilah dalam waktunya. Semayang zuhur kita buat pukul 10. Sah tak? Soli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala pukul 10 pagi. Sah tak semayang? Tak sah lah, bukan waktu dia. Kan? Belum waktu lagi dah semayang zuhur tu, waktu duha. Bukan waktu zuhur. Atau macam ni sekarang. Zuhur kan? Soli fardhu asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sah tak semayang asar kita? Buat waktu zuhur ni pergi semayang asar. Melainkan qadaan. Tu kena faham tu. Melainkan qadaan, kan semayang ganti. Semayang ganti boleh dibuat bila-bila masa, walaupun dalam waktu diharamkan semayang sunat. Lepas subuh nak ganti subuh, kita tu tinggal banyak kali tinggal subuh, nak ganti subuh, lepas semayang subuh nak ganti. Semayang subuh ganti pula, boleh. Gantilah. Zuhur pun macam tu, asar pun macam tu, maghrib pun macam tu, isyak macam tu. Lepas asar, lepas semayang asar, waktu haram semayang sunat, kita nak ganti semayang asar, boleh. Sebab dia qadaan. Tapi kalau adaan, mesti dalam waktunya. Kalau tak dibuat dalam waktunya, maka semayang itu tidak sah. Itu disebut mestilah dukhul waktu, mestilah masuk waktu. Macam ni lah kan. Kita dah asar dulu, kono-kono senang kan, balik senang mudah, kulit tu balik tersemayang asar lah. Soli fardhu asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sah tak semayang asar tu? Tak sah, pasal bukan dalam waktunya. Itu kaedah dia. Walaupun kalau kata misalan ada keperluan, itu bukan adaan, itu namanya jamak. Kita musafir jauh, boleh diharuskan menjamakkan dua waktu solat dalam satu waktu yang dipilih. Sama ada waktu terdahulu, jamak takdim, atau waktu terkemudian, jamak takhir, atau lain. Itu terjamak, tak ada masalah. Ataupun qasar, memendekkan semayang fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Itu lain. Itu untuk musafir sahaja. Lain musafir tak boleh qasar semayang. Itu lain, tak apa. Dalam waktu juga, tapi kita buat 2 rakaat. Sepatutnya 4, jadi 2 rakaat. Kan? Wallahu alam. Kemudian yang seterusnya, wal ilmu bi faradiyatiha. Mestilah mengetahui kefarduan solat. Dia kena tahu lah. Kenapa semayang ni? Semayang 5 waktu ni. Tu mak ayah lu semayang. Ikutlah semayang. Tak ci tu. Dia mesti tahu semayang ini semayang fardu, wajib dikerjakan. Tinggal sengaja dosa. Contoh. Mengingkari kewajipannya jadi kufur, jadi kafir. Jadi kena tahu tu. Tu maksud dia yang dikatakan faradiyatiha. Dia kena maksud bi fardiyatiha tu, itu dia. Maksud kefarduan solat tu dia. Dia tahu semayang ni fardu wajib atas tiap mukallaf. Mukallaf ni siapa? Orang yang dah akil baligh. Akil baligh tu apa? Cukup umur berapa tahun? Lelaki 15, lelaki paling lewat 15. Kalau perempuan pun 15. Tu kata fardu ain tu. Kan? Wallahu alam. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Mestilah tidak mengiktikad satu rukun daripada rukun-rukunnya sebagai sunat. Maknanya rukun sembahyang 13 ni, kita tak kata salah satu ataupun sebahagiannya ataupun sebahagiannya ataupun salah satu ataupun sebahagiannya sebagai sunat. Contoh salam kan? Salam tu kita kata salam ni sunat je. Tak boleh. Salam kedua pertama rukun, semayang salam kedua tu sunat.
Tapi amalan Nabi SAW, Nabi bila sebelah sini pun ada, sebelah sini pun ada. Sebelah sini raqib, sebelah sini atid. Nah, tu bagi salam. Itu cerita dia yang kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi belah kiri. Bagi salam pada, kalau sembahyang seorang-seorang bagi salam malaikat. Malaikat raqib atid. Kalau kita sembahyang jemaah, bagi salam kepada orang sebelah menyebelah. Kan? Itu kebaikan kita orang Islam, sentiasa mendoakan orang sebelah menyebelah kita dalam solat berjemaah. Walaupun ada penjarakan, sesuatu yang tak dapat dielakkan pada waktu sekarang. Dan sembahyang tu kan, orang tu 1 meter sebelah kanan kita, 1 meter sebelah kiri kita. Kalau tak sampai kat depa kiri kanan pun sampai kat siapa? Raqib atid sampai tak ada masalah kan. Tu dia kan. Tapi jangan diiktikadkan benda tu sunat. Sunat dia salam ni, tak salam tak apa. Tak boleh. Kan? Berdiri tu tak ada, tak apa berdiri. Tak bukan rukun berdiri pun. Yang rukunnya takbiratul ihram. Tak, berdiri tu sendiri adalah rukun sembahyang. Berdiri bagi orang yang berpuasa. Tu dia. Wallahu alam. Kemudian wajtinabul mubtilat, mestilah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat. Ini dia. Mana apa perkara yang membatalkan solat itu, bila dijauhi maka sembahyang kita sah. Kalau benda membatalkan solat itu berlaku ketika mengerjakan solat, maka sembahyang kita tidak sah. Contoh, terkeluar angin dari dubur kentut, batal sembahyang kita. Kan, batal sembahyang kita. Terkeluar najis depan dan belakang, terkecing, terberak, batal solat kita. Apa lagi yang lain? Adalah, nanti kita akan bincang, adalah kitab ni, perkara-perkara yang membatalkan solat. InsyaAllah kita akan bincang, akan sampai juga masa dia. Kalau panjang umur kita ada dalam solat ni, ada, kita akan bincangkan perkara-perkara yang membatalkan solat, insya-Allah. Itu dia. 8 syarat sah solat. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan sambungan fasal ke-23 ni. Ada lagi dia ada 3 perkara yang dibincang dalam fasal 23 ni. Pertama ni kita dah bincang tentang syarat sah solat. Kita akan bincang pada kuliah kita akan datang, dan seterusnya pembahagian hadas. Dalam fasal ke-23 ni, pembahagian hadas dan pembahagian aurat. InsyaAllah apa yang kita disebut dimasukkan sebagai aurat. Ni dia ada tadi. Sebab syarat sahnya naklah sitrul aurah, menutup aurat. Jadi kita akan bincang pada kuliah kita yang akan datang, insyaAllah nazil Allah akan membincangkan sambungan fasal ke-23 ini, insyaAllah. Jadi itulah yang baik dari Allah SWT, dan yang kurang daripada kita semua, wallahu salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku qala hadza wa ta'zimu lakum wa billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.